Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Ada sepotong ayat Quran yang menyatakan kepada kita bahawa antara perkara yang Allah Ta'ala akan bantu kita untuk masuk syurga adalah dia akan memperdekatkan jarak di antara kita dengan syurga tadi. Firman Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Yang bermaksud, kami iaitu Allah akan membawa syurga itu yang jaraknya jauh di antara seorang individu dengannya, dibawa dekat dengan seseorang itu. Jadi mendengar kenyataan itu, tuan-tuan, kita rasa cukup bertuah kerana jarak syurga yang jauh itu telah dibantu oleh Allah dengan membawanya menjadi dekat dengan kita. Jadi itu adalah satu anugerah yang cukup besar Allah janjikan kepada seseorang, dan orang yang dijanjikan itu digelar dengan nama muttaqin, iaitu orang yang bertakwa. Jadi sebagai orang yang mencintai akan kepentingan diri sendiri, maka seharusnya kita merasa gairah ataupun merasa tertarik. Siapakah orang yang digelar takwa itu? Sepatutnya kita bertanya begitu, siapa orang tu? Beruntung sangat sebab Allah bawa syurga dekat dengan dia. Jadi oleh kerana persoalan itu penting, di mana janji itu diberikan kepada seseorang yang mempunyai sifat takwa tadi, maka Allah pun definisikan sendiri orang yang dinamakan takwa tadi. Maka kata Allah, haza tu maksudnya janji ini, ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Janji ini diberikan kepada orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu cirinya yang pertama ialah awwab. Awwab itu maksudnya orang yang sering mengakui akan kesilapannya, dan setelah dia sedar bahawa dia silap, maka dia segera kembali bertaubat kepada Allah. Itu satu. Dan yang kedua, hafiz, iaitu orang yang sentiasa menjaga perkara-perkara yang dipertanggungjawabkan ke atas dirinya. Jadi tuan-tuan, jika kita adalah orang yang benar-benar bergerak untuk mencari kepentingan diri sendiri, maka pergerakan kita itu paling tidak harus berusaha untuk kita mencapaikan bahawa diri kita adalah seorang yang bertakwa. Kalau dulu daripada masa muda kita bergerak untuk
mengumpul harta dan juga berada di kedudukan yang baik di kalangan kawan-kawan kita supaya menjamin hari tua kita. Dan alhamdulillah, hari tua kita sudah terjamin dengan kesungguhan kerja kita masa muda dulu. Sekarang apabila kita sudah tua, maka kita akan bergerak lagi ke depan. Dan depan yang akan kita tempuh adalah depan yang berkait dengan syurga dan neraka. Itu depan yang akan kita tempuhi tak lama lagi. Jadi oleh kerana kita semua pemburu syurga ataupun orang yang nak pada syurga tadi, dan masa untuk kita mendapat perkara tersebut pun dah tak banyak masa lagi, maka kita mestilah tertarik dengan tawaran-tawaran seperti itu, iaitu dibawanya syurga, diletaknya syurga itu dekat dengan kita. Dan anugerah itu diberi kepada orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu dicirikan dengan beberapa ciri yang dinyatakan tadi. Yang pertama ialah orang itu sentiasa bertaubat. Maka kita bertanya, kenapa dia sebut sentiasa bertaubat? Dia tak sebut orang yang bertaubat. Kerana Allah ingin nyatakan kepada kita, walaupun kita dah duduk masjid, kita tetap buat dosa. Walaupun kita duduk masjid, kita tetap buat dosa. Bermaksud apabila kita berubah daripada keadaan kita sebelum kita datang masjid, sehingga kita datang masjid dah sekarang dan boleh buat solat subuh berjemaah, itu bukan suatu jaminan yang menunjukkan bahawa kita sudah tidak berdosa. Maka harus kita sedari bahawa masih banyak sisi-sisi dosa yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Maka dosa-dosa yang kita terlepas pandang itulah, tuan-tuan, harus kita sedari dan kita perbetulkan. Dan kadang-kadang perlu kita ingat, di setiap tempat ada perangkap dosanya tersendiri. Ya, di setiap tempat itu ada perangkap dosanya. Maka sebab itu apabila berbicara tentang dosa, maka Allah Subhanahu wa taala mahu kita sedar bahawa siapapun kita, di mana pun kita duduk, kita akan terpalit dengan dosa. Jadi sebab itu apabila menyebut tentang orang yang bertakwa, Allah tidak menyatakan orang yang bertakwa itu orang yang tidak berdosa. Sebaliknya dia menyatakan bahawa orang yang bertakwa itu ialah orang yang sentiasa menyedari di atas dosa yang dia buat, lantas dia bertaubat, dia beristighfar. Itu yang difokuskan oleh Allah SWT dalam menyatakan ciri orang yang bertakwa. Maksudnya, tuan-tuan, ada dua perkara asas apabila kita datang ke masjid perlu kita sedar. Pertama, kita duduk dalam masjid yang mulia ini bukan menunjukkan bahawa kita sudah tak buat dosa. Kadang-kadang ada orang dia rasa bila dia dah pakai ketayap, dia dah ada janggut, maka dia rasa dia tak berdosa. Dia rasa dia dah tak berdosa. Dan bila kita beritahu pada dia beberapa perkara, dia cegihnya kat kita. Mu kecek dengan siapa? Seolah-olah aku mana ada kena-mengena dengan benda itu, tuan-tuan. Jadi sikap seperti itu, tuan-tuan, mungkin pada tempoh-tempoh tertentu ya kita tak buat dosa. Tapi sikap yang mengatakan bahawa kita tidak berdosa itu kadang-kala akan mengheret kita untuk melakukan dosa. Jadi oleh kerana itu seorang yang bertakwa adalah seorang yang menyedari bahawa dia tidak akan aman hidup di dunia ini. Dia hendaklah sentiasa menjaga dirinya supaya tidak berdosa. Nanti saya akan sebut beberapa contoh yang berlaku dalam hidup baginda sallallahu alaihi wasallam yang memperlihatkan kepada kita sikap merasakan itu sebenarnya adalah tidak baik.
Perkara yang kedua, tuan-tuan, yang dinyatakan daripada perkataan al-awwab itu ialah Allah sebenarnya tidak kisah sangat dengan dosa yang kita buat. Yang dia kisahnya ialah kenapa tidak mahu mengaku di atas apa yang kamu buat. Tuan-tuan, cerita makhluk jahat ini, tuan-tuan, bukan cerita hari ini. Ya, cerita manusia jahat ini bukan cerita hari ini. Mula-mula keluar daripada syurga, duduk di dunia sekejap pun manusia dah membunuh. Kemudian diikuti dengan manusia jahat. Cerita manusia jahat adalah cerita yang berlaku di mana-mana, berlaku pada bila-bila masa, berlaku di sepanjang zaman. Cerita manusia jahat. Jadi sebab itu, bila manusia itu jahat, kita kembali bertanya kembali, manusia ini sifatnya apa, tuan-tuan? Sebelum Allah Ta'ala mencipta kita, Allah telah mencipta satu makhluk yang sama-sama dikategorikan dalam kelompok mukallaf seperti kita, iaitu jin. Jin diberi kuasa untuk duduk di bumi ini sama seperti mana diberinya kuasa kepada kita. Tapi apa yang telah jin lakukan ialah kerosakan. Ataj'aluna fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a. Malaikat yang memerhatikan gelagat jin itu berkata, "Ya Allah, adakah kamu nak buat satu makhluk baru yang mana makhluk itu akan ulang apa yang telah jin buat, rosakkan muka bumi, dan mereka itu saling berbunuhan sesama mereka." Itu cerita malaikat tanya Allah masa Allah nak buat projek, nak buat kita. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus dengan keinginannya, dan dia pun buat kita. Bila dia buat kita, tuan-tuan, nampaknya kita ini lebih teruk dari jin, tuan-tuan. Jin tu yang duduk dekat syurga seekor tu, yang akhirnya jadi iblis, ambil masa juga nak buat dosa. Bukanlah pagi ini saya membela setan ya, tapi nak sebutnya lama jugalah iblis tu dia duduk dalam syurga dan dia taat dengan Allah. Dia duduk lama. Tapi Adam, dia baru je dicipta oleh Allah, duduk dalam syurga sekejap, terus makan buah yang tak boleh dimakan. Maksudnya, daripada tempoh Adam dicipta dengan tempoh dia buat dosa tu pendek je. Tapi tempoh iblis masuk syurga, duduk bersama dengan malaikat, dengan tempoh dia langgar perintah Allah tu agak jauh, tuan-tuan. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa kita jauh lebih lemah berdepan dengan godaan berbanding dengan jin bila berdepan dengan godaan. Kita jauh lebih lemah berdepan dengan godaan berbanding jin. Setidak-tidaknya jin merasai lama juga duduk di syurga. Kita sekejap je duduk. Lepas tu terus makan buah khuldi, kena halau keluar. Jadi tuan-tuan, Allah tahu semua benda itu. Dan dia yang buat semua benda itu. Dan dia tak kisah pun dengan apa yang Adam buat. Tapi yang dia nanti daripada jin dan juga Adam ialah minta maaf. Mujurlah tuan-tuan. Adam, iaitu yang mewakili watak manusia, dia minta maaf. Mujur dia minta maaf. Dia astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dia minta maaf dengan Allah. Ya Allah, ya, saya salah. Saya mengaku salah. Saya minta maaf. Maka dengan sebab Adam minta maaf itu, maka Allah lupakan apa yang Adam buat.
dan Allah bagi peluang kedua kepada kita untuk masuk syurga. Jadi tuan-tuan, daripada kisah itu, apa yang boleh kita faham? Allah bukannya risau sangat berdepan dengan jahatnya jin, berdepan dengan jahatnya manusia. Kerana alam yang dicipta oleh Allah ini mempunyai ekosistem yang boleh memperbetulkan dirinya. Allah sudah buat sistem alam ini rosak macam mana pun kita buat, tapi untuk waktu-waktu tertentu alam itu boleh betulkan balik apa yang dia ada. Macam Allah bagi dekat kita tubuh yang sehat. Dan kalau kita tua, kita tanya, kenapa ya aku sakit? Tak payah tanya kenapa aku sakit. Jawabnya kau yang merosakkan tubuh kau. Tapi oleh kerana tubuh ini sudah dicipta mempunyai keadaan yang mampu memperubahkan dirinya sendiri, maka Allah kata mu puasa. Bila kita puasa, kita tidak bawa masuk bahan-bahan asing dalam tubuh kita, dan kita berhenti sekejap merosakkan diri kita tu, maka diri kita pun cuba betulkan balik apa yang tak kena dalam tubuh. Dan sistem itu tuan-tuan cukup menakjubkan, ada pada diri kita, ada pada alam ini tuan-tuan, dan ada pada semua ciptaan Allah. Jadi tuan-tuan, sebab itu Allah tak kisah sangat dengan rosak tu. Tapi yang Allah kisah, bila kamu buat salah, kamu sedar tak? Kamu sedar tak kamu buat salah? Dan bila kamu sedar, maka kamu harus berhentilah daripada silap yang kamu buat. Maka sebab itu bila Allah mencirikan orang yang bertakwa itu, Allah tak kata orang yang bertakwa itu orang tak buat dosa. Tapi dia kata likulli awwabin. Mereka adalah orang-orang yang menyedari di atas dosa yang mereka buat dan mereka segera bertaubat. Yang kedua, setelah mana mereka menyedari bahawa mereka berdosa, mereka bersalah, maka mereka akan cuba jaga apa yang telah diberi oleh Allah supaya mereka tidak mengulangi kesilapan yang telah mereka lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila saya baca ayat ini, saya pun duduk sendirian, berfikir mungkin seperti tuan-tuan berfikir. Aku ni ustaz, bangun pagi, sembahyang subuh, baca buku, baca Quran, pergi pejabat, lepas tu petang datang kuliah, malam balik rumah. Aku buat dosa gapo ya? Aku buat dosa apa? Tak tahu, berasa macam tak ada dosa lah. Lepas tu duduk kat cermin pula, tengok janggut panjang kan. Lepas tu pakai piah pula, tok lebah. Dosa apa aku buat? Lepas tu tengok dekat TV pula, orang lain buat dosa, kita pun compare lah dia dengan kita. Astagfirullahalazim, teruknya dia buat dosa. Maka lama kelamaan tuan-tuan, rasa kita tidak berdosa tu dia makin tebal, dia makin perasan, dia makin tebal, dia makin aku tak dosa, aku tak dosa, aku tak berdosa. Jadi bila rasa tidak berdosa itu makin menebal, maka dia mendatangkan kesan di sebalik rasa tidak berdosa itu menebal. Apa kesan? Yang pertama berlaku pada diri apabila kita rasa kita tidak berdosa. Pertama, kita dah mula kurang minta maaf dengan Tuhan. Kita tak berdosa kan? Kita tak berdosa, minta maaf apa ya? Jadi rasa nak istighfar itu sudah mula kurang lah. Sebab kita dah rasa kita tak berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, apabila kita sudah rasa kita sudah tidak berdosa, kita mula membandingkan kita dengan orang yang kelihatan berdosa itu. Maka kita mula menjijikkan orang itu, sehingga kita terlupa bahawa dalam tidak sedar kita dengan dia pun sebenarnya tak jauh mana beza.
Dalam tidak sedar, kita dengan dia yang kita nampak dekat TV tu tak jauh mana pun beza. Tapi kerana kita sudah diselubungi rasa kita tak berdosa, maka kita selalu mengata pada dia, dia jahat, dia jahat, dia jahat, dia jahat. Tapi kita tak jahat ke? Jadi kita tak terasa adalah sebab kita sudah terkena satu penyakit yang namanya perasaan tadi. Jadi sakit perasaan itu tuan-tuan, pertama telah mengurangkan kita untuk minta maaf dengan Allah, sedangkan kita juga berbuat dosa. Penyakit perasaan tadi juga memberi kesan yang kedua, iaitu kita menjijikkan orang berdosa kerana kita beranggapan kita lebih baik dari dia. Dan yang ketiga tuan-tuan, kesan daripada penyakit perasaan itu tuan-tuan, kita tidak sedar bahawa kita sedang terperangkap untuk melakukan dosa-dosa yang seterusnya. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, sikap seperti itu dia adalah suatu sikap yang bentuknya kitaran. Ya, dia berputar. Di mana mungkin orang yang kita nampak dia berdosa itu, dia pun datang daripada benda yang sama. Kemudian orang tu nampak, orang ni pula tak nampak, dia berkitar. Dan lama kelamaan kita mungkin akan berada di posisi itu tuan-tuan. Kita mungkin berada pada posisi itu. Misalnya tuan-tuan, kita bercakap mengenai benda yang kita tak perasan, iaitu mengenai amanah. Ya, kita cakap mengenai amanah. Amanah ni bukan parti amanah lah. Amanah yang Allah beri kat kita. Mari kita dengar Allah kata apa pasal amanah. Dan kita rasa kita terlepas lah dengan skop dosa yang berada dalam kategori amanah itu. Allah sebut dalam Quran, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sekarang mari kita dengar ayat ini. Adakah ayat ini Allah puji kita ke? Ke Allah kata manusia itu sebenarnya bodoh? Dia puji kita ke? Ataupun dia beritahu kita terperangkap? Dia dengar baik-baik ayat itu. Allah kata kami telah tawarkan. Tawarkan itu maksudnya offer tender lah. Open tender. Kami tawarkan. Jadi bila Allah tawarkan amanah itu, makhluk lain yang lebih senior dari kita semua tak nak masuk tender. Bukit tak mau aku. Bukit tu kuat tuan-tuan, tak mau. Laut tak mau. Malaikat tak mau. Semua tak mau. Jadi bila semua abang-abang kita ataupun makhluk yang lebih senior dari kita tak mau, kita pergi, saya ambil lah. Jadi bila kita ambil itu, kita rasa wah, hebat aku. Kalau betul kita ambil itu kerana kita hebat, kenapa ujung ayat tu kata kita ini sebenarnya zalim dan sebenarnya kita jahil? Kalau kita hebat, mesti dia puji penutup ayat tu. Kami tawarkan amanah ini, inna aradnal amanata 'ala samawat. Kami tawarkan amanah ini kepada langit, cakrawala, planet yang lebih besar. Dia tawarkan semua. Yang ada dekat atas kita, yang lebih tua dari kita, tak mau. Sebab mereka telah tengok kepada sebelum ini apa yang berlaku pada orang yang pikul amanah. Sama. Muncullah ada makhluk bodoh, manusia tu. Gedek pergi. No. Langit sama. Wal ard, semua yang ada dalam bumi ini, bukit, wal jibal, Allah sebut dah bukit. Fa abaina an yahmilnaha. Tak mau pikul amanah itu.
wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Mereka ada manusia datang ikut. Jadi tuan-tuan, cuba kita bayangkan semua makhluk lain yang lebih awal dicipta daripada kita, yang telah melihat apa yang berlaku dalam perjalanan alam yang panjang ini, semuanya mengeri nak ambil amanah itu. Tapi manusia datang dan setuju. Dan bila manusia datang dan setuju itu, tuan-tuan, maksudnya amanah itu tidak diberi pada seorang, tetapi diberi kepada setiap kita. Dia diberi kepada setiap kita. Dia bukan kata dia bagi dekat Datuk Seri Najib, dia bagi dekat Tun Dr. Mahathir. Bukan. Semua kita. Maka sebab itu ramai di kalangan kita mengatakan, kisah apa politik serabut mari duduk masjid. Jadi bila dia duduk masjid, dia rasa dia selesai, tak ada apa, fikir dia nak masuk syurga je. Itu yang tak betul tu, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat, kita boleh selesai ke dengan kita tak kisah? Tuan-tuan ingat boleh selesai? Nak selesai macam mana amanah itu diberi kepada setiap kita? Memang nak selesai macam mana? Kita dah tak ada pilihan dah. Kalau dulu orang yang tersilap ambil KWSP, lega sikit bila Pak Loh jadi Perdana Menteri. Dia kata boleh tukar ke pencen balik. Tapi masa Pak Loh tu je tak ada dah lah. Masa Ismail Sabri tak ada dah, tuan-tuan. Dia sekali je lah. Jadi sekarang maksudnya bila Allah dah sebut amanah itu diberi kepada manusia, bermaksud setiap individu manusia mesti menunaikan amanah itu, mesti pikul. Jadi apabila begitu, tuan-tuan, kita kena pikul, maka sekarang kita pun mesti memahami, aku kena pikul amanah. Maka aku kena tunailah amanah tadi. Tapi persoalannya sekarang ialah bagaimana harus aku faham amanah itu. Bagaimana harus aku faham apabila aku ingin menunaikannya. Jadi tuan-tuan, ketika mana Allah berbicara mengenai kenyataan itu, maka yang kita sedihnya Allah sebut ada dua sifat ini yang menyebabkan kita terburu-buru memikul amanah itu. Innahu kana zaluman jahula. Allah menggunakan perkataan fi'il zalum, iaitu jamak yang menunjukkan benda itu akan dibuat. Bermaksud manusia itu apabila mereka memikul amanah, mereka takkan tunaikan amanah itu dengan baik. Kalau ada amat sedikit, yang ada sedikit pun tetap melakukan perkara itu, zalum, iaitu akan menzalimi orang yang berada di bawah amanah yang dia pikul. Itu Allah buat kenyataan kepada kita. Maka bermaksudnya, tuan-tuan, walaupun kita duduk masjid, maka kita kena bertanya pada diri kita, amanah apakah yang belum aku selesaikan? Amanah apakah yang aku belum selesaikan? Dan kadang-kadang perkara itu kita semua nak lari dari amanah, tuan-tuan. Maka bila kita lari dari amanah, kita menyangka bahawa kita telah selamat daripada amanah tersebut. Sedangkan Allah menyatakan setiap orang yang dipertanggungjawabkan kepada mereka memikul amanah itu, mereka adalah orang yang kerap melakukan kezaliman. Dan dinyatakan pada hujung tadi, kezaliman yang berlaku itu adalah disebabkan oleh kejahilan yang ada pada kita. Jadi membaca ayat itu, tuan-tuan, dengan lebih mendalam, memahamkan kita bahawa betullah Allah kata orang yang bertakwa itu ialah orang yang sentiasa menyedari dia silap. Bukan orang yang bertakwa itu merasai dia sudah tak buat silap. Maka kita balik kembali kepada firman Allah yang berkait dengan amanah. Maka Allah kata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu. Dalam soal, Allah suruh kita buat satu perkara, tuan-tuan. Kadang-kadang Allah datang dengan buatlah. Sumu, puasalah. Itu pun kita dah kata wajib. Siapa tinggal puasa masuk neraka. Aqimus solah, dirikan solat. Itu pun kita dah kata wajib. Dan siapa tinggal dia masuk neraka. Tapi apabila datang dengan berkait mengenai amanah, dia sebut ayat yang paling tegas. Innallaha, dia sebut nama dia. Sesungguhnya Allah, dia sebut nama dia. Ayat lain dia tak sebut nama dia. Semayanglah, puasalah, buat baiklah. Itu pun kita dah kata wajib. Ini disebut nama dia. Innallaha, sesungguhnya Allah. Dah tak cukup dia sebut nama dia. Dia sebut ayat yang lagi jelas. Memerintahkan kamu. Jadi wajib itu, tuan-tuan, bukan wajib kecil-kecil. Bukan wajib kecil. Sebab dia sebut nama dia. Dan dia sebut aku perintah. Ayatnya cukup tegas. Antu adul amanati ila ahliha. Aku, iaitu Allah, memerintahkan kamu, wahai hamba-hambaku, melaksanakan amanah-amanah kepada mereka yang layak. Kenapa Allah sebut amanah-amanah? Maka pastinya lah menunjukkan bahawa amanah itu banyak, tuan-tuan. Amanah itu banyak. Bukan amanah, aku tak nak fikir pasal negara serabut. Baik tak payah masuk calon. Itu satu je baru, tuan-tuan. Tapi yang lain tu masih banyak lagi amanah. Jadi sayangnya, tuan-tuan, hari ini kita hanya nampak amanah itu kepimpinan politik. Betul lah. Kita hanya nampak amanah itu ialah jawatan-jawatan penting. Itu betul, amanah juga. Tetapi Allah tidak menyebut amanah itu pada itu sahaja. Allah menyebut amanah itu dengan banyak perkataan amanah. Maka kita pun cuba cerakinkan. Kita yang duduk di masjid. Kita jadi ayah. Beranikah kita menyelesaikan amanah yang Allah beri kepada kita di atas isteri kita, anak-anak kita? Selesai tak? Kita dah tunaikan dengan betul tak amanah yang Allah beri atas bahu kita mengenai isteri kita dan anak-anak kita? Saya rasa kalau kita duduk dekat kerusi sekejap nanti, ambil kertas, ambil pen satu, lepas tu kita tulis. Banyak lagi tak sudah, tuan-tuan. Banyak lagi tak sudah. Kita duduk lagi lepas habis amanah kita dengan anak isteri, kita duduk lagi amanah kita dengan punca keuangan kita. Macam mana punca keuangan kita? Bagaimana amanah kita dengan jiran kita? Bagaimana amanah kita dengan profession kita? Bagaimana amanah kita dengan profession kita? Ada orang tu dia jadi doktor, tuan-tuan. Dia marah sungguh pada pemimpin kerajaan. Tapi setiap kali bila saya pergi jumpa dia untuk dapat rawatan, dia nampak je muka saya. Mari Ustaz, mari sini. Kita pun rasa bersalah sebab potong queue 30 orang. Kata janganlah gitu, tunggulah. Tak apa. Dia orang. Dia rasa tak ada nilai passion lain, tuan-tuan. Dia panggil kita. Saya ingatkan dia panggil kita nak suruh doa berkat apa. Dia nak sembang. Sebab jadi doktor ni kan sakit jiwa. Sebab jumpa orang monyok sama. Minta maaf kalau ada doktor pencing kat sini. Ya. Orang jadi doktor ni sakit jiwa. Dia jumpa orang monyok letih. Jadi bila saya duduk dekat dia tu, dia tanya sakit saya seminit ya. So sakit apa? Okey. Dah siap ubat. Dia sembang dengan saya 2 jam. Kita resahlah orang belakang. Masa dia sembang tu, dia kutuklah Putrajaya tu. So dia keluar, dia buat. Tengok ni. Orang amanah. Amanah? Habis yang passion 30 orang tu. Yang tu. Susah apa benda tu?
Ada seorang lagi, dia doktor juga tuan-tuan. Dia masuk klinik, dia duduk. Oleh kerana ramai sangat pasien nak mari jumpa dia musim-musim demam. Orang yang datang tu tuan-tuan tak rapat lagi punggung. Okey, siap dah. Siap dah. Lepas tu dia charge yuran konsultasi RM40. Orang tu tuan-tuan, orang tua bila dia pergi jumpa doktor, dia bukan nak makan ubat sangat, memang dia sakit dah. Dia nak cerita dekat doktor tu. Jadi doktor kan dah ambil RM40 yuran konsultasi. Bagilah telinga. Ya. Okeylah tuan-tuan. Minta maaf lah saya tak kata kat doktor, semua doktor ya. Jadi bermaksud tuan-tuan, dia rasa dia tak ada buat salah dengan apa-apa. Sebab dia dah pakai kopiah, dia ada janggut, lepas tu dia pegang passion, astaghfirullahalazim, Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, dia rasa dia baik dah. Dia terlupa bahawa amanah dia dengan passion dia tu ada belum selesai. Tapi dia tertipu dengan membincangkan amanah yang digondol oleh orang lain. Sama lah tu. Kita nampak orang lain tidak beramanah, kita sebenarnya terbelik dengan amanah-amanah yang belum kita selesaikan. Itu bagi doktor, bagi ustaz pun sama. Yang bagi ustaz pun sama. Diberi wang honorarium untuk mengajar. Dan kadang-kadang bila kita kata dia entah banyak mengajar, baca buku bila? Oh, tak pernah baca buku, pusing-pusing gitu. Kita tanya, pusing-pusing gitu ya? Habis yang ada kat depan ni siapa? Budak bodoh ke? Orang terencak akal ke? Jadi bermaksud tuan-tuan, orang sudah meremehkan amanah. Tak ada nilai. Dan kita mendapati perkara itu bukan berlaku dalam satu sektor. Berlaku dalam semua sektor, tuan-tuan. Perubatan, pendidikan, keselamatan. Kadang-kadang kita pun rasa, apa nak jadi dengan negara kita, tuan-tuan? Apa nak jadi dengan negara kita, tuan-tuan? Kenapa? Kerana bila kita kata kita baik, kita hanya fokus, saya tak ambil rasuah. Saya tak ambil rasuah, saya baik. Dengan sebab bila saya tak ambil rasuah, maka semua dosa lain kita boleh buat, tuan-tuan. Semua dosa lain kita boleh buat. Sebab apa? Sebab kita tak nampak. Kita nampak amanah itu ialah kepimpinan. Amanah itu ialah memimpin negara, sebuah organisasi. Sedangkan amanah itu jauh lebih luas daripada itu. Berapa banyak tanggungjawab kita terhadap isteri yang kita belum selesaikan. Berapa banyak tanggungjawab kita terhadap suami kita belum selesaikan. Berapa banyak tanggungjawab kita kepada anak-anak yang belum kita selesaikan. Dan kita bercakap tentang anak-anak, tuan-tuan. Ya betul, anak-anak itu perlu makan. Maka kita pun berilah anak-anak makan. Maka kita pun kata cukup dah tu, dah bagi makan. Dalam bahasa Melayu, kalau beri makan sahaja kepada sesuatu, kita tak panggil didik, kita panggil dia ternak, tuan-tuan. Kan? Lembu, mana kita ajar dia baca ABC? Betul kan? Mana pernah kita berbicara tentang emosi dengan lembu? Maka sebab itu kita panggil menternak lembu. Jadi apa yang banyak ayah-ayah buat hari ini, dia tak didik pun anak dia. Dia ternak anak dia. Dia ternak bini dia. Sebab tu bini dia baju besar-besar tu. Sebab dia bagi makan. Dia bagi makan. Dia bagi makan. Dia bagi makan. Maka bila dia dah bagi makan dekat anak bini dia, dia pun marah. Nak apa lagi? Makan dah beri dah. Tidur dah, tempat tidur bagi dah. Gitu je ke, tuan-tuan? Itu je ke yang perlu kita buat? Jadi sebab itu, tuan-tuan, bila kita menyedari bahawa amanah itu terlalu besar, tuan-tuan, dan kita masih terbelik dengan tanggungjawab itu, maka kita tak akan banyak masa untuk mengumpat orang. Kita tak banyak masa untuk menyindir orang. Kenapa? Kita sendiri pun masih banyak yang belum selesai. Maka sebab itulah kita harus menyedari bahawa tidak bererti apabila kita tidak melakukan sesuatu dosa, maka itu menunjukkan bahawa kita sudah tidak berdosa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apabila kita berbicara mengenai dosa dalam agama kita, pernah saya sebut dan beberapa ustaz lain juga sebut, dosa itu walaupun perbuatannya sama, tetapi level keburukan dosa itu, kejijikan dosa itu tidak sama. Dan tidak samanya dosa tadi dari segi levelnya adalah disebabkan damage yang terhasil daripada dosa.
Pastinya lah ya, seseorang yang tidak melaksanakan amanah terhadap isterinya dengan seorang yang tidak melaksanakan amanah terhadap negaranya, dosa orang yang melakukan tidak melaksanakan amanah dengan negara itu, dosa itu jauh lebih besar daripada orang yang tidak melaksanakan amanah terhadap keluarganya. Tapi persoalannya kedua-duanya dianggap tidak beramanah. Kedua-duanya tidak beramanah. Saya cuba bawa pada tuan-tuan kisah yang berlaku pada dua orang sahabat Nabi yang mereka telah silap dalam mengukur mereka tu baik ataupun tidak. Dan harap-harap kesilapan itu bolehlah kita perbetulkan diri kita supaya kita tidak terjebak dalam satu dosa, iaitu tidak menunaikan amanah. Kisah pertama berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang kuat ibadat. Dia cukup kuat ibadat. Tengah hari dia puasa, siang hari berpuasa, malam solat dan sebagainya. Dan terkenallah di kalangan para sahabat itu bahawa sahabat ini sahabat yang suka beribadat. Jadi bila kita tengok kepada trend orang yang suka beribadat itu, samalah seperti mana yang ada di sebahagian kita orang Melayu. Macam kita mari masjid ni lah, tuan-tuan. Ya, kita mari masjid. Kadang-kadang analogi yang digunakan itu amat melucukan. Amat melucukan. Kalau tuan-tuan tengoklah, ini saya perhatilah. Soal saya salah tu minta maaf lah. Saya duk perhati tuan-tuan, apabila ada mesyuarat agung sesebuah organisasi, mesyuarat agung sebuah organisasi, watak yang dipilih untuk jadi bendahari ataupun pegang duit biasanya watak pakai kopiah dengan ada janggut, tuan-tuan. Yang pengerusi organisasi itu dia cari datuk dengan Tan Sri lah supaya laku jual template dia tu. Tapi kalau bendahari dia tengok hak rajin semayah. Kalau tak ada janggut pun dahi hitam, jalan pelan-pelan gitu. Jadi seolah-olah ada satu benda dalam kepala orang Melayu, bila orang tu kuat ibadat mesti dia orang baik. Itu orang Melayu faham. Maka kita pun tengoklah tuan-tuan. Tengok. Sebab itu apabila kita tengok orang tadi, bila dia nak pergi mahkamah, kejap sangat dia pakai kopiah, tuan-tuan. Nak beritahu dia dah baiklah tu. Dia nak tipu Tok Hakim supaya Tok Hakim, dia ingat Tok Hakim tu bodoh sangat kan? Maksudnya Tok Hakim akan terpengaruh lah dengan begitu begini, tuan-tuan. Cik Pajak. Maksudnya tuan-tuan, ada satu benda dalam kepala kita, bila orang tak dipakai pakaian agama, maka orang tu baik. Orang tu baik. Jadi tuan-tuan, pada tahun-tahun 80-an, 90-an, UMNO masih kuat. Jadi bila UMNO kuat, UMNO something lah buat macam-macam. Dan orang UMNO ni pula pakai songkok. Orang PAS masa tu lemah, maka dia pakai kopiah orang masjid, tuan-tuan. Jadi kopiah itu pakaian orang PAS, sehingga saya pernah duduk di Unsi Melaya tu dimarahi oleh Naib Chancellor kerana pakai kopiah. Masa tu PAS lemah, tuan-tuan. Ini tak boleh pakai kopiah. Yang pakai kopiahnya pencarah di bidang kejuruteraan. Sebab dia orang tabligh, pakai kopiah lah, tuan-tuan. Dia orang kita ni sikat rambut jetak pakai tencu lagi supaya tak nampak macam pahat, tuan-tuan. Itulah. Sebab dia mau pakai sokok tak apa. Jadi seolah-olah timbul dalam satu masyarakat, orang pakai sokok ni jahat, orang pakai kopiah baik. Bila UMNO lemah, tuan-tuan, orang UMNO pakai piuh pula, tuan-tuan. Orang PAS pula Dr. Jaya, dia pula pakai sokok, tuan-tuan. Jadi dia terbalik gitu, tuan-tuan. Muktamar PAS baru ni dekat Kedah tu, saya tengok ramai dah orang PAS pakai sokok, tuan-tuan. Mesyuarat agung UMNO, orang UMNO pakai piuh pula, tuan-tuan. Jadi terbalik. Kata apa pula, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa yang kita nak sebut ialah nilai itu ada benda tak kena pada nilai itu. Sebenarnya songkok dan kopiah tak ada kena-mengena pun, tuan-tuan. Dia adalah fashion saja-saja. Dia fashion je. Mula-mula saya masuk Melaya di Usi Melaya,
pakai songkok lah kita. Sebab nampaklah segok sikit. Kalau saya pakai serban, nampak macam SpongeBob. Jadi saya pakai songkok tu, tinggilah sikit. Nampak panjang sikit. Pergi rumah kawan saya, dia besut. Dia kuat patipah masa tu. Dia kata, mu jangan naik rumah aku. Aku tak nak taik UMNO naik. Saya kata, mana pula taik UMNO-nya? Tu, songkok tu. Buang dulu, baru naik. Oh, kuat. Sekarang, bila dah ada majlis muafakat nasional, dia pula pakai songkok. Kita pakai piah lah, dah tua sebab songkok sujud jatuh. Kita pakai piah lah pula. Dia baru pakai songkok pula. Jadi sebenarnya, songkok, kopiah, itu fashion je. Jangan dijadikan isu untuk kita bergaduh. Biar je lah. Tak apalah benda tu, siapa nak pakai, pakailah. Tidak bermaksud orang pakai songkok. Tidak baik berbanding orang pakai serban. Jangan diisukan benda itu. Yang isu sebenarnya ialah apabila kita dah jadi orang baik ni tuan-tuan, maka kadang-kadang kita tanya, atas elemen apa awak kata dia baik? Atas elemen apa? Jadi berasaskan cerita Abu Zar Al-Ghifari ini, di mana Abu Zar menggunakan indikator kuat ibadah. Dia guna indikator. Dia rasa dia baik sebab dia boleh puasa. Dia boleh baca Quran. Dia boleh sembahyang malam. Dia rasa dia baik lah. Maka dia pun pergi jumpa Nabi. Masa tu Nabi dah menang. Nabi dah menguasai. Maka banyak jawatan awam, jawatan kosong ada. Maka Abu Zar pun cakap dekat Nabi, ya Rasulullah, istakmilni. Maksudnya lantiklah aku ke jawatan politik. Abu Zar minta dengan Nabi dengan alasan aku ni baik. Jadi Abu Zar ketika mana dia pergi jumpa Nabi, dia ada 3 alasan untuk mengatakan dia layak memegang jawatan gubernur. Itu jawatan politik lah tu. Gubernur kita sekarang mungkin menteri besar, mungkin perdana menteri dan sebagainya. Jadi dia pergi dekat Nabi, dia minta benda tu. Pertama, dia rasa dia layak sebab dia veteran. Dia veteran. Lama dah dia ikut Nabi. Di mana Abu Bakar ikut Nabi pada tahun pertama Nabi berdakwah, Abu Bakar dah ikut Nabi. Abu Zar tahun kedua, maksudnya selang tu tak jauh sangat dengan Abu Bakar. Abu Zar sendiri ikut Nabi perang Badar, ikut Nabi dalam perang-perang yang lain. Maksudnya jasanya tak boleh dipertikaikan. Memang dia seorang yang berjasa untuk agama, maka dia layak. Dia rasa dia layak. Yang kedua, dia rasa dia layak sebab dia kuat ibadat. Dia boleh puasa, dia boleh itu dan ini. Jadi tuan-tuan, bila dia pergi dekat Nabi, itu menunjukkan bahawa Abu Zar telah bawa satu set berfikir. Bila kita boleh ibadat kuat, maka kita boleh lawan setan. Silap tuan-tuan. Setan dalam masjid lain tuan-tuan. Setan dalam masjid lain tuan-tuan. Setan Putrajaya lain tuan-tuan. Memang dalam masjid ada setan. Setan dalam tandas lain tuan-tuan. Dia takkan satu jenis setan je tuan-tuan. Jadi kadang-kadang orang ingat bila dia menang lawan setan dekat tempat tu, dia ingat dia menang lawan setan dekat tempat lain. Semalam saya balik, lewat datang ni, pergi rumah seorang datuk. Tara-tara tuan-tuan lah, orang-orang kayangan belaka. Dia ajak saya, dia kata, doktor mari sini. Buat apa benda datuk? Mari ada rumah. Dia kata ambil cek bagi budak-budak makan kat universiti. Terima kasih. Lepas tu dah halang duduk kat situ, sembang lah. Dia pun bini tak ada pergi England, sembang sampai pukul 2 pagi. Itu je dengan dia. Dia kata, Ustaz, ada satu cerita lucu. Dia kata cerita ni sahih Ustaz, sebab berlaku dekat Ambo sendiri. Oh, betul lah kalau berlaku dekat Datuk tu, betul lah tu. Okey. Ceritanya apa? Dia kata saya ada masuk satu tender yang mana ada berkait dengan orang agama. Waktu saya kata tak payah sebut, saya tak nak dengar, kita cerita lain. Dengar berabi lah Ustaz ni. Iyalah. Ceritanya apa? Dia minta Filipin dengan saya Ustaz. Dia minta perempuan Filipin dengan saya.
Mana ada, saya takkan nak tipu ustaz. Kita pun malu berah muka kita. Dia kata, saya tak kata kau ustaz, ni cerita orang lain ni. Iya kok. Lepas tu dah dia nak sangat metok kata tidak projek ni dia tak sign. Saya pun berilah Filipin hak duduk di Malaysia. Boleh dia kata, tak nak Filipin ni, nak Filipin hak duduk Manila. Allah, kuatnya taste dia. Tu hak pakai pion saja. Pakai pion. Jadi bermaksud tuan-tuan, syaitan dalam masjid lain tu kan. Syaitan jaga duit tu lain pula tuan-tuan. Jadi sebab itu kalau kita sangka bahawa kita menang lawan syaitan dalam masjid, dia tak bererti awak boleh lawan syaitan kat sana tuan-tuan. Jadi tak bererti begitu. Jadi sebab itu Nabi bila dia tengok Abu Zar, seorang yang kuat semayang dan sebagainya, bila Abu Zar minta nak jadi gubernur, jawatan politik, maka Nabi kata, innaka la dhaifun. Wahai Abu Zar, aku tahu mu siapa, mu baca Quran, mu itu ini, tapi mu lemah. Lemah. Jadi lemah di sana tuan-tuan adalah lemah menunjukkan kepada apa yang Nabi nak beritahu dekat kita, tidak semestinya orang yang kita jumpa dia selesai dalam beberapa perkara, bila dia pergi ke tempat lain dia boleh pikul amanah lain. Dalam konteks kita tuan-tuan, kadang-kadang bila kita dah umur 50, kita rasa kita boleh handle seorang isteri. Betul kan? Sebab kita boleh beli rumah, kita boleh bagi kereta, kita boleh bagi duit nafkah, dan nampaknya semuanya selesai. Maka bila umur 50, mulalah nak try bini seorang lagi. Tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Saya tak tahulah, saya tak beriman seperti orang lain. Ambo cumba riki-riki cabarannya lebih teruk tuan-tuan. Kalau kepala kita dah hilang rambut ni sebab seorang, ditambah seorang lagi, serupa dengan kepala lutut tuan-tuan. Tak ada rambut tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Sebab tu kalau umur 50 baru nak try bini dua, tak payah. So kita kecil manis, tak pakai mana tuan-tuan. Kalau ada dah pun jangan guna, nak tambah hak barunya terajan ke dia tuan-tuan. Yang kedua, tak mudah tuan-tuan. Tak semudah yang dicakapkan. Jadi oleh kerana itu, pelajaran kita dari Abu Zar ialah kita boleh untuk urus ibadat, tidak bererti kita boleh urus beban amanah yang ada pada perjawatan tadi. Dia tak semesti begitu. Sebaliknya dia perlu ada indikator-indikator lain yang perlu dipenuhi, barulah orang tadi perlu boleh memikul tanggungjawab tadi. Sehingga hari ini saya tidak menemui satu-satu kajian lagi yang membuat kajian perbandingan di antara dua watak yang minta jawatan dengan Nabi, Nabi tak beri, dengan tiga orang yang tak nak dapat jawatan tapi bila Nabi beri, dia dapat memimpin dengan baik. Belum ada lagi kajian seperti itu. Dan saya tunggulah siapa-siapa nak buat master, nanti saya bagi idea dan buku-buku untuk dibuat kajian. Kenapa Nabi beri pada Uthman? Kenapa Nabi beri pada Abu Bakar? Kenapa Nabi beri pada Umar bin Khattab untuk memegang jawatan awam, tetapi ada orang yang Nabi tak beri? Mesti ada penilaian Nabi ke atas orang itu yang menyebabkan Nabi buat sedemikian. Itu kisah pertama. Kisah kedua tuan-tuan ialah orang yang pandai berniaga, iaitu Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf adalah seorang sahabat Nabi yang pandai berniaga. Cukup pandai tuan-tuan. Dia boleh masuk ke dalam pasaran Yahudi yang berada di Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Dan dia bukan sekadar masuk berniaga dalam pasar Yahudi, sebaliknya dia boleh memenangi pembeli-pembeli yang sentiasa berurusan dengan orang Yahudi, bertukar pergi berurusan dengan Abdul Rahman bin Auf, seorang ahli peniaga yang licik. Dan kalau tuan-tuan nak tahu bagaimana dia berniaga, tuan-tuan jangan tanya saya bukan
nak cerita bab berniaga tak pandai, Datuk Fadli mungkin pandai pasal berniaga, tuan. Tapi apa yang saya nak sebut, Abdul Rahman bin Auf yang pandai berniaga itu pun pernah minta jawatan awam dan Nabi tak beri kat dia. Dan Nabi juga tak beri dekat dia, tuan. Sedangkan dia pandai berniaga. Di mana kita dapati politik dengan berniaga itu sama. Ya, nampak sama tetapi tidak sama, tuan. Jadi dengan contoh tadi, orang sering sindir pak lebay nak masuk politik. Betul. Tidak semua lebay masuk politik dia berjaya untuk memikul amanah itu. Itu ada alasannya. Tapi kena ingat juga, tidak semua orang yang pandai berniaga bila masuk politik dia akan jadi ahli politik yang baik, tuan-tuan. Tidak semua orang boleh urus syarikat yang banyak, boleh jadi suami yang baik bila dia kahwin 2 atau kahwin 3, tuan-tuan. Amanah satu perkara lain, kita berniaga, kita dalam bidang tertentu adalah satu perkara yang lain. Bila Abdul Rahman bin Auf minta dengan Nabi nak jawatan politik ataupun amanah rakyat tadi, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pesan dekat Abdul Rahman bin Auf. Oleh kerana Abdul Rahman itu orang bangsawan, bicaranya banyak berlapik, maka Nabi pun bila bercakap dengan Abdul Rahman, bercakap juga berlapik. Di mana Nabi kata, wahai Abdul Rahman, sesuatu yang datang walaupun sedikit tetapi pasti lebih menyeronokkan daripada sesuatu yang bila disentak tapi hilang kesemuanya lebih menyakitkan. Dia cakap apa ya? Saya pun tak faham masa saya belajar dulu, tuan-tuan. Lain kala semalam bincang dengan seorang ahli perniagaan semalam, dia pun cakap, ya betul Ustaz, berniaga ni Ustaz, dia ada risiko. Memang kita boleh untung besar Ustaz, tapi kita juga boleh rugi besar. Melainkan kita melakukan perkara begini-begini. Malam dapat kuliah daripada pakar industri. Ustaz buat begini, Ustaz buat begini, Ustaz buat begini. Oh begitu. Jadi hadis tu tuan-tuan, saya belajar 30 tahun dulu, semalam baru faham. Pagi ni terus cerita dekat tuan-tuan. Untung kan tuan-tuan tak perlu tunggu. Saya yang rugi 30 tahun nak tunggu jawapan, tuan-tuan. Bermaksud tuan-tuan, apabila kita berniaga, mungkin kita merasakan keuntungan dari perniagaan kita itu sikit berbanding kita rompok duit kerajaan. Kan sedap, betul kan? Rompok duit kerajaan kan sedap. Bagi 700 juta, bagi 20 bilion, tapi barang tak perlu hantar. Betul kan? Jadi sedap lagi daripada itu. Datuk tu cerita semalam, dia kata, Ustaz, saya pernah bagi plan dekat kerajaan untuk buat satu projek harga 20 bilion. Tapi yang saya boleh untungnya, kalau saya buat semua tu, saya boleh untung 10% sahaja. Tapi bila saya pergi present saya punya proposal, kerajaan bersedia bagi wang pendahuluan 30% dari projek. Jadi saya nak tanya Ustaz, mana baik? Saya selesaikan projek ataupun saya lari? Sebab saya dapat 30%, tak perlu buat apa. Dengan saya selesaikan projek, saya hanya dapat 10%. Oh, saya kata, yang paling baiknya larilah tapi masuk neraka. Dengan dapat 10 tapi masuk syurga. Mujur saya ingat Tuhan lagi Ustaz. Tapi dia kata peluang ada Ustaz. Dan kerajaan kita sekarang memang macam tu pun. Nak buat projek, dia bagi dulu wang pendahuluan 30%. Saya pun tiba-tiba nak berhenti kuliah subuh, nak jadi ahli perniagaan juga. Contoh. Ya 30%. Lepas tu lagi masuk penjara, bayar 10%, 20% lagi kaya. Contoh. Dan bila kita kaya, tuan-tuan, walaupun saya hitam pendek, mesti perempuan cantik nak juga. Contoh. Yang penting kaya. Jadi bermaksud tuan-tuan, apa yang Nabi pesan dekat Abdul Rahman bin Auf, kamu berniaga adalah untung sikit, jauh lebih baik, kerana untung itu tidak menjadikan kamu gila dengan duit. Untung itu menjadikan kamu boleh berbakti kepada rakyat di atas barang perniagaan kamu. Itu lebih baik Abdul Rahman bin Auf daripada kamu jadi pegang jawatan awam di mana kamu akan tergoda, kamu boleh tipu duit rakyat tapi kamu boleh hilang sekelip mata.
Maka fahamlah kepada kita tuan-tuan dua perkara yang saya faham dari kisah itu. Pertama, apabila kita boleh lawan setan dalam satu-satu tempat tertentu, itu tidak bermaksud kita boleh lawan setan di setan yang lain, tuan-tuan. Di tempat yang lain. Hari ini saya boleh declare bahawa saya belum ambil rasuah. Bukan kerana saya baik, sebab saya belum disogok lagi, tuan-tuan. Jadi maksudnya, okeylah, baiklah. Tapi baik bukan kerana baik boleh menolak rasuah, tapi belum ada orang nak sogok, tuan-tuan. Jadi baiklah. Hari ini saya belum berselingkuh dengan mana-mana perempuan, sebabnya tak ada orang pun perempuan yang berminat kat saya, tuan-tuan. Jadi kalau yang ada berminat tu tak tahu lagi lah jadi ke tidak. Jadi bermaksud baiklah hari ini. Tapi baik ini tak semesti baik bila pergi di tempat lain. Jadi sebab itu kita janganlah perasan kita baik sangat, tuan-tuan. Maka kita hendaklah bertaubat, sedar diri dan sebagainya. Itu moral of story yang pertama dengan apa panggil Abu Zar Al-Ghifari. Moral of story yang kedua ialah dengan Abdurrahman bin Auf, iaitu apabila kita berjaya pada satu bidang, tidak bermaksud kita juga akan berjaya pada semua bidang, tuan-tuan. Bila kita boleh berjaya berniaga, buka perniagaan dan sebagainya, ya, itu kejayaan kamu dalam bidang itu. Tapi tidak bermaksud kamu cuba untuk kahwin dua, kamu akan berjaya, tuan-tuan. Jadi fikir-fikirkanlah, kata pemberita TV3, untuk melakukan sesuatu, kerana amanah itu akan ditanya oleh Allah SWT pada hari kiamat. Dan pada ketika dia tanya kita, kita tak boleh jawab, maka pada ketika itu kata Nabi, kamu akan dapat dua perkara. Khizyun, iaitu kamu akan rasa malu semalu-malunya kerana kamu gagal menunaikan amanah. Yang kedua ialah an-nadamah, iaitu kamu sesal dengan sesesal-sesalnya. Jadi supaya kita tidak menambah beban yang telah sekian banyak di bahu kita, maka kita fikirlah sebelum kita melakukan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.